Okey, untuk rumus ni digunakan untuk menentukan jisim bumi ataupun jisim matahari. Jadi punya rumus dia M sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 per dT kuasa 2. Jadi apa benda yang diperlukan untuk kira jisim bumi, dia lain tau. Benda yang diperlukan untuk kira jisim bumi dengan jisim matahari. Kalau jisim bumi, yang kita perlukan ialah jari orbit mana-mana satelit atau bulan dengan tempoh peredaran. Kalau matahari, jari orbit mana-mana planet dengan tempoh peredaran planet tersebut. Okey. So untuk penerangan bagi macam formula yang kita dah jumpa dalam ni kan, saya akan bagi handout, untuk handout yang saya dah conteng-conteng sikit untuk penerangan lebih lanjut, dan saya akan hantar dalam grup Telegram nanti. Okay. Tengok dalam tu nanti yang saya akan hantar. Okay. So kita dah ni, kita akan masuk pada next subtopik iaitu hukum Kepler. So hukum Kepler ni dia cakap yang waktu form 3 kita dah belajar pasal seorang ahli astronomi namanya Kepler. Dia ubah model heliocentrik ikut hukum, ialah hukum Kepler. Hukum Kepler ni dia ada 3. So first kali kita akan tengok dia beritahu sini orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. Elips ni dia macam gerakan membulat lah, lebih kurang lah macam tu. Dia bukanlah bulat sangat tapi nampak macam dia gerakan tu macam bentuk bulat. Macam dia macam orbit tapi maafkan saya. Elips ni dia sebenarnya macam satu bentuk orbit yang macam membujur. Itu maksud elips. Maafkan saya sebab tersasul. Okay. So, okay, ini contoh dia. Okay. Dia kata planet dalam sistem suria ni semuanya orbit dia bentuk elips. Maksudnya dia tak bulat habis. Dia tak bulat betul. So dia macam membujur sikit. Okay. So nampaklah dia punya bentuk ni kan. Taklah bulat sangat. Dia macam membujur sikit. Itulah maksud elips. So dia kata Raja bawah ni menunjukkan matahari sentiasa berada di satu fokus bagi elips tu. Maksudnya memang keadaan tu dia fokus ke matahari lah. So lebih ke sini paksi major lebih panjang daripada paksi minor. Maksudnya paksi major ni dia melintang, paksi minor tu menegak. So dia kata kebanyakan orbit planet dalam sistem suria mempunyai paksi major yang hampir sama panjang dengan paksi minor. Ada yang planet dalam sistem suria ni ada yang dia punya paksi major dekat sama paksi minor. Kalau kita ni mungkin paksi major lagi panjang daripada paksi minor. Mungkin. So dia kata bentuk elips orbit planet-planet suria hampir bulat. Macam saya cakap tadi, dia tak bulat betul. So planet-planet ni dia boleh dianggap membuat gerakan membulat dengan matahari. Kita anggap dia buat gerakan bulat lah. So dia kata jadi orbit ni nilai kurata bagi jarak antara planet dengan matahari. So kita pergi pada next hukum Kepler kedua. Okay. Hukum Kepler kedua, dia beritahu garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dengan selang masa apabila planet bergerak dalam orbitnya. Okay. So maksudnya kat sini kan, okay, korang boleh nampak kan dia punya bentuk gerakan dia. Okay. Planet tu dia akan bergerak. So kiranya waktu dia A ke B tu maksudnya informasi iaitu dia berputar kat area B sama dengan masa dia berputar kat area C. Tu dia punya perumpamaan dia. Maksudnya luas anggapkan AB ni bukan luas kawasan 1,
CD ni bukan luas kawasan 2. So, luas kawasan 1 sama dengan luas kawasan 2. Okay. Lepas tu, dia beritahu untuk hukum capital ketiga pula. Hukum capital ketiga dia kata sini, kuasa 2, tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa 3 dia jadi orbitnya. Okay, tempoh istilah kita letak dalam T. Tempoh orbit planet T besar. Kalau T kecil tu masa semua jenis masa lah. Kalau yang ni, dia tempoh orbit planet ni kita letak dia sebagai T besar. Lepas tu R kecil ni dia jadi orbit. So dia kata tempoh kuasa 2 tempoh orbit planet tu berkadar terus dengan kuasa 3 dia jadi orbit dia. So kat sini planet yang mengorbit dengan jadi lebih besar akan punya tempoh orbit yang lebih panjang. Maknanya macam semakin jauh planet tu semakin lama lah dia punya tempoh orbit tu. So dia kata planet yang lebih jauh daripada matahari ambil masa yang lama, lebih lama untuk melengkapkan satu orbit mengelilingi matahari. Contoh kita ni bumi ambil masa setahun je untuk satu orbit lengkap. Kalau betul hal pula kena ambil masa 29.5 tahun. So kat sini dia tunjuklah planet punya apa tempoh tempoh satu putaran orbit yang lengkap lah. Lepas tu kat sini hukum yang ketiga ni dia boleh rumuskan menggunakan hukum kegravitian semesta Newton dengan konsep gerakan membulat. Jadi planet dia buat dia melakukan gerakan membulat mengelilingi matahari. So setiap planet mesti akan buat gerakan membulat, takkan bentuk lain, mesti membulat. So dia kata daya memusat yang bertindak ialah daya graviti antara matahari dengan planet tu. So kita lihat darjah kat bawah ni, darjah bawah ni dia tunjuklah dia punya daya memusat tu, daya graviti antara matahari dengan satu planet tu. Kat sini dia letak simbol-simbol. So kalau M besar menunjuk pada jisim matahari. Kalau M yang kecil bukan jisim planet atau planet lah. Kalau R dia jadi orbit, daya graviti F, laju linear V. Kalau laju linear maksudnya laju lah, velocity. Tempoh orbit sama dengan T besar. Macam cakap tadi, kalau T kecil, masa bagi semua benda. Tapi kalau untuk masa untuk orbit, dia T besar. So, kita akan gunakan formula F sama dengan GM M per R kuasa 2 kalau daya graviti yang tidak dalam satu planet tu. Lepas tu dia kata kalau daya graviti itu tidak sebagai daya memusat untuk planet akan membulat mengelilingi matahari. Kalau daya memusat F sama dengan mv kuasa 2 per R. So kalau dalam hal ni kita bandingkan dua-dua. Bila kita dah bandingkan dua-dua, kita dah bandingkan dua-dua tu kan. Dia kata GM ni mala dengan T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. So, korang boleh tengoklah dia punya bagi-bagi tu. Bukan bagi-bagi, macam cakap Okay, maaf. Bolehlah dia punya perbandingan tu dalam hukum capital ketiga ni antara daya memusat dengan daya gravity. So, T kuasa 2 sama dengan kurungan 4 pi kuasa 2 per GM tutup kurungan R kuasa 3. So, kini macam perumpamaan sama lah. T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3. Maksudnya dalam tu dia sama je lah situasi dia. Okay. Untuk saya minta maaf sebab kalau penjelasan formula dalam ni saya kurang jelas. Jadi nanti saya akan hantar dalam grup satu handout yang saya dah conteng yang ada saya macam buat perangai sikit lah bagi setiap benda tu.
lagi dalam formula. So kalau dalam handout yang saya akan hantar, yang saya dah conteng tu, dia menunjukkan yang lagi jelas lah dalam macam complicated yang macam dalam ni. So saya minta maaf sebab saya tak dapat nak terangkan formula dengan baik. So nanti saya akan hantar dalam group Telegram. Okay. Lepas tu, okay, tadi kan dia punya hukum Kepler ketiga kan, kita buat formula tadi, G kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 kurungan 4 pi kuasa 2 per GM, itu kurungan R kuasa 3. Jadi, bila kita nak bandingkan antara dua planet, so dia akan berlaku dua benda yang sama. So tadi kan saya cakap dia punya formula yang hukum Kepler ketiga tu sama dengan dia punya dia punya penerangan G kuasa 2 per kadar terus dengan R kuasa 3. So kita guna je benda tu, kita buat pecahan, bandingkan dengan pecahan. So maksudnya macam tempoh orbit satu benda tu, kedua-dua tempoh orbit dibandingkan dengan jejari orbit dua-dua tu. So T1, T pertama, tu kena kuasa 2 lah. Sebab dalam formula dia kata kuasa 2 kan. So per dengan T2 kuasa 2, itu sama dengan R1 kuasa 3 per R2 kuasa 3. So kita bawa formula tu ke dalam soalan yang dekat bawah ni. Okay. Dia kata darjah 3.3 kosong menunjukkan planet bumi dan marikh yang mengorbit matahari. Okay. Bumi dibagi T1, so R1, kemudian marikh dibagi T2, R2. Okay. So dia nak kita cari jejari orbit planet marikh boleh ditentukan dengan membanding orbit marikh dengan orbit bumi. Apakah maklumat yang diperlukan untuk menentukan jejari orbit marikh? Okay. So dikeluarkan semua maklumat yang ada kan. Yang untuk yang A ni dia minta maklumat. So tiga benda ni je, iaitu jejari orbit bumi, tempoh orbit bumi dengan tempoh orbit marikh. Okay, ingat balik sebab kan dia kata jejari orbit marikh, jadikan tu sebagai perkara rumus. So apa yang kita perlukan, tiga benda ni je supaya yang tak nak jadikan perkara rumus lah. Jadi orbit bumi, tempoh orbit bumi dengan tempoh orbit marikh. Kemudian dia kata jejari orbit bumi ialah 1.50 darab 10 kuasa 11 meter. Tempoh orbit bumi dan marikh ialah masing-masing 1 tahun dengan 1.88 tahun. Dan kita hitungkan jejari orbit marikh. Okay. So jejari orbit bumi kita dapat 1.50 darab 10 kuasa 11 meter. Lepas tu tempoh orbit bumi T1 sama dengan 1 tahun. Tempoh orbit marikh T2 sama dengan 1.88 tahun. So kita masukkan formula tadi, T1 kuasa 2 per T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3, R2 kuasa 3. So yang T1 dengan R1 tu kita letakkan sebagai barang bumi. Untuk yang T2 dengan R2 kita letak sebagai barang marikh. Lepas tu kita buatlah macam biasa, kita susun dulu. Lepas tu jadikan jejari orbit marikh R2 kuasa 3 tu sebagai perkara rumus. Dan bila kita dah susun semua tu, okay, kan kuasa 3 tu kan, kita nak pindahkan ke sebelah. So kenalah dibuat punca kuasa 3. Dan dah punca kuasa 3. Dan kita punca kuasa 3 tu, kita dah susun semua tu dengan cantik kan. Macam ni. Okay. Kita akan dapat jawapan ni 2.28 darab 10 kuasa 11 meter. Okay. Sambung. Okay, so nanti saya akan sambung 3.3. Tapi bukan waktu ni lah saya akan sambung. Saya akan sambung pada hari yang lain. Okay. Sekian saja untuk flashcard video hari ini. Maaf terhadap jika ada salah silap yang kurang pada saya. Saya tak apa nak belajar dengan baik untuk video kali ini, untuk kelas kali ini. So sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.